Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis ilmu kita dan bacaan umum kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi dan Ahli Jawatan Kuasa Surau An-Najahiyah, seterusnya sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama lagi dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah, insya-Allah. Kita sambung lagi pengajian kita berdasarkan kitab tafsir Al-Quranul Azim yang merupakan karangan ataupun susunan daripada Imam Ibn Katsir rahimahullah. InsyaAllah pada malam ni kita akan tengok ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerosakan, tetapi mereka tidak sedar. Ayat yang ke-12 ini merupakan sambungan daripada ayat yang ke-11, apabila Allah menyatakan tentang sifat orang-orang munafik ini. Allah menyebut, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan pada mereka, janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan kebaikan ataupun islah. Islah ni maknanya dia memperbaiki benda yang rosak. Tetapi hakikatnya Allah sebut tentang bagaimana sebenarnya sifat orang munafik ini. Mereka itulah sebenarnya orang-orang yang membuat kerosakan, tetapi mereka tidak sedar. Jadi disebut dalam kitab ini, tuan-tuan, daripada Abu Ja'far menceritakan daripada Ar-Rabi' bin Anas daripada Abul Aliyah, bahawasanya janganlah kalian berbuat maksiat di muka bumi ini. Kerosakan yang mereka buat itu merupakan maksiat kepada Allah. Kerana barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah,
atau memerintahkan orang lain untuk bermaksiat kepadanya, maka ia telah berbuat kerosakan di muka bumi. Kerana kemaslahatan langit dan bumi terletak pada ketaatan. Tuan-tuan, maksud buat rosak atas muka bumi ni, kata ulama, merujuk kepada berbuat maksiat. Jadi kalau kita sebut dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karangan Imam Az-Zahabi, disebut ada 70 jenis dosa-dosa besar. Antara yang paling tinggi itu disebut asyirku billah, mensyirikkan Allah. Jadi tuan-tuan, yang kita nak kena jaga sekarang ni adalah iman kita kepada Allah. Baru-baru ni saya dengan sekumpulan anak-anak daripada IKBN, programnya di Melaka, dan mereka ni datang daripada 4 IKBN di belah zon selatan. Maknanya daripada Bandar Penawar, Johor, daripada Pagoh, Johor, daripada Cembung, Negeri Sembilan, dan daripada Alor Gajah, Melaka. Saya nak sebut hari ni, kadang-kadang dengan budak-budak muda ni, kita kena sentiasa ingatkan mereka. Tuan-tuan, kalau kita orang dah berumur ni pun ada godaan-godaan tertentu, walaupun kita ulang-alik ke surau masjid tak tinggal, mereka orang muda ni lagi terdedah kepada godaan-godaan yang lain. Betul tidak? Sebab apa? Sebab mereka ni tak lekang daripada gadget. Tak kisahlah sama ada tab ke, handphone ke, laptop ke. Jadi bermaksud mereka ni boleh akses kepada macam-macam perkara. Dulu, kalau kita masih ingat, dulu ada VCD, tuan-tuan. Betul tidak? Yang saya ingat, kalau ada orang, kalau dia nak beli VCD yang tak elok ni, dia pergi ke tempat-tempat tertentu. Antaranya Petaling Street, Cokit, Lorong Haji Taib. Dia ada yang jenis tolak CD dengan papan kayu tu, dengan adalah tayar roda tu. Saya ingat lagi tuan-tuan, ada seorang sahabat, bila dia lalu kat Petaling Street, tiba-tiba tangan dia kena pegang. Rupa-rupanya kena paksa beli VCD yang tak elok ni, tuan-tuan. Dia pun bila dah kena macam tu, dia lari pecut 100 meter, tuan-tuan. Maknanya punyalah takut waktu itu, dalam sekitar tahun 2000. Jadi sekarang ni VCD pun dah tak ada. Kalau tuan-tuan perasan, ada satu kedai Speedy Video dulu banyak dekat shopping kompleks. Memang dia jual VCD aja. Kemudian ada Blu-ray, DVD. Akhirnya kedai Speedy Video ni pun tutup. Sebab apa? Orang dah tak tengok VCD ataupun DVD. Kita pun dulu beli DVD player. Sekarang ni semua dalam satu tempat, namanya handphone ataupun tab. Jadi tuan-tuan boleh bayang, bila saya berborak dengan diorang ni, diorang tahu benda-benda yang salah yang sepatutnya mereka tak buat, tapi itulah yang mereka biasa buat. Tengok video-video yang tak sepatutnya, buat perkara-perkara yang tak sepatutnya, dan akhirnya mereka tahu benda tu salah, tapi kadang-kadang mereka tak kuat untuk meninggalkan. Yang kedua, saya refresh balik rukun iman, rukun Islam, dan termasuk apa itu ihsan. Sebab ramai di antara mereka yang mungkin dah tak ingat. Betul lah, masa SPM mungkin ambil pendidikan Islam, ambil pendidikan Quran dan Sunnah, ambil syariah Islamiyah. Tapi kadang-kadang hari ini jawab SPM hanya untuk lepas saja.
Bila tanya balik apa yang dibaca, tanya balik apa yang kamu faham, satu abuk pun tak faham, tuan-tuan. Jadi ini cabaran kepada anak-anak muda kita sekarang. Jadi malam itu saya tanya pada mereka, kamu ni kalau diberi dua pilihan, sama ada terus hidup atas dunia ni ataupun nak mati balik jumpa dengan Allah. Tuan-tuan, saya tanya, siapa yang nak mati berbanding nak hidup? Ada 2 orang budak angkat tangan daripada seramai-ramai 70 orang tu. Saya kata pelik. Ramai-ramai ni semua tak nak mati, 2 orang ni nak mati dulu. Saya panggil seorang ke depan. Saya tanya, kenapa kamu nak mati awal? Dia kata, Ustaz, saya banyak dosa, Ustaz. Tuan-tuan bayang dia cakap tu bukan setakat depan saya, depan kawan-kawan yang lain. Dan dia kata apa? Kalau boleh saya nak mati sebab apa? Saya tak nak lagi tambah dosa saya. Allahu Akbar. Saya tak tanyalah apa dosa yang dia buat. Cuma saya betulkan supaya dia kena faham gini. Tuan-tuan, kita sebut pada dia, kita ni macam-macam mana pun sebelum balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau banyak dosa yang kita buat, kita kena minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah. Taubat nasuha. Kalau kamu minta mati awal tapi dalam keadaan dosa banyak dan kamu tak taubat, macam mana agaknya bila balik pada Allah? Jadi bila kamu dah minta ampun, taubat nasuha, mudah-mudahan dengan Allah terima taubat kamu. Antara petunjuknya kata ulama, kamu tidak mengulangi lagi dosa yang pernah kamu lakukan sebelum ini. Yang kedua, kamu benci untuk melakukan dosa itu lagi. Dan kemudian kamu didorongkan ke arah benda-benda yang baik. Hadir majlis ilmu, bergaul dengan orang-orang yang baik, banyak nak buat benda-benda yang baik. Mudah-mudahan itu tanda, kata ulama, taubat kita diterima. Cuma yang kita rasa syukur sebab apa? Sebab dia masih rasa bersalah dengan dosa yang dia buat. Hari ini ada tak orang bangga dengan dosa yang dibuat, tuan-tuan? Ada. Sebab tu yang dipanggil sebagai al-mujahirin. Maknanya dia buat dosa, kemudian dia berbangga dengan dosa yang dia buat. Ada sekumpulan manusia pada hari ini. Baru-baru ni kalau tuan-tuan perasan, ada satu orang lelaki digelar dia ni sebagai gigolo, ditangkap dengan 2 orang teman wanita dia. Apa yang dia buat, tuan-tuan? Saya dibagi maklum oleh sahabat-sahabat yang lain, bila tengok dia punya akaun media sosial di laman X, dulu namanya Twitter. Sekarang ni ditukar sebab bila Elon Musk, manusia terkaya di dunia, beli Twitter ni, dia tukar jadi laman X daripada dulunya Twitter. Tuan-tuan, apa yang dia buat ni? Di akaun media sosial laman X dia memaparkan benda-benda yang tak sepatutnya. Dia tunjuk alat kemaluan dia secara terang-terangan tanpa rasa malu. Yang kedua, dia tunjuk video-video yang dia bersama dengan pelbagai jenis perempuan, pelbagai bangsa. Dan video-video itu sekadar untuk tarik ataupun umpan untuk orang masuk Telegram. Sebab dia kata kalau nak video penuh, bayar RM100 akan dapat video penuh. Daripada situ saja, tuan-tuan, yang daftar dalam Telegram dia dekat 2,000 orang. Dan dia boleh dapat untung sampai RM120,000. Masya Allah. Ini yang kita kata manusia di akhir zaman yang Allah uji dengan nafsu syahwat ini, bermaksud dia tidak malu lagi untuk melakukan dosa. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu saya kata bila budak ni datang ke depan, mengadu depan saya, mengakui apa yang dia buat, dan bila habis tu dia peluk saya sungguh-sungguh, tuan-tuan, menangis sungguh-sungguh,
Saya katakan, saya doakan kamu, Ustaz doakan kamu, mudah-mudahan kamu terus bermujahadah, kawal diri kamu, jaga hawa nafsu, dan dengan maksud minta taubat dengan Allah, minta ampun atas dosa-dosa yang pernah kamu buat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Sebab apa? Ulama kata, bila manusia bermaksiat kepada Allah, bermaksud itulah kerosakan yang dilakukan di atas muka bumi ini. Baik, baru ni ada Mufti Pulau Pinang tegur seorang artis ternama tanah air. Dia kata kalau boleh tangguhkanlah konsert yang nak dibuat, kerana sangat dekat dengan Ramadan, lebih kurang 2-3 hari sebelum. Tuan-tuan, pengurusan artis ni buat kenyataan balas. Dia kata tak boleh nak tangguh. Sebab apa? Kami dah tempah tarikh ni setahun yang lepas. Dan kami buat konsert ni dengan tujuan untuk kutip dana, nak bantu orang susah, termasuk saudara se-Islam di Palestin. Tuan-tuan, nampak macam cantik niat tu. Cuma bila kita sebut nak masuk Ramadan ni, sepatutnya kita buat persiapan dan kita tinggalkanlah perkara-perkara yang melarakan kita. Jadi akhirnya Mufti bila dengar kenyataan balas ini, dia kata kalau begitu mungkin saya tersalah, saya mohon maaf. Tuan-tuan, Mufti mohon maaf. Sebab tu saya kata hari ini kadang-kadang dunia sudah terbalik. Yang ditegur itu tidak minta maaf, yang menegur tu pula kena minta maaf. Sebab apa? Sebab kita nak jaga ni maslahah. Kata ulama, langit dan bumi ni dia akan terus tunduk kepada Allah selama mana makhluk Allah yang lain, termasuklah manusia yang paling utama ni, taat kepada Allah. Tapi kalau kemaksiatan itu berleluasa, kita bimbang. Daripada langit turunnya azab, daripada bumi datangnya gempa. Na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Sebab manusia tidak lagi rasa malu untuk melakukan maksiat. Kemudian disebut daripada Imam Mujahid, ketika mereka sedang melakukan maksiat kepada Allah, lalu dikatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan ini dan itu. Mereka pun menjawab, sesungguhnya kami berada pada jalan hidayah dan kami pun orang yang membuat kebaikan. Jadi nampak tak orang munafik ni, bila ditegur mereka melakukan maksiat sebab keimanan mereka itu keimanan yang diragui. Depan cakap lain, depan Nabi, tapi dalam hati itu penuh dendam dan benci kepada Nabi. Maka akhirnya bila ditegur kepada mereka, mereka kata apa? Sesungguhnya kami ni berada pada jalan yang benar, jalan hidayah, dan kami pun orang yang berbuat kebaikan. Inilah sifat orang-orang munafik. Dia mengaku dia buat kebaikan, tapi hakikatnya dialah yang melakukan kerosakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, suatu hari ini ada orang bila kita tegur dia buat benda salah, benda mungkar, dia tempelak kita balik. Dia kata apa? Engkau tu macam bagus sangat, tak payah nak tegur-tegur aku. Kalau engkau pun semayang tak lekat 5 waktu, masih lagi duk buka aurat contohnya, masih lagi buat benda-benda tak senonoh, jangan nadati nak tegur aku. Tuan-tuan, kita nak kata macam ni. Dalam hidup ni tak ada orang boleh dabik dada kata dia dah baik semua perkara. Kalau kita bagus satu benda, mungkin benda yang lain kita kurang. Jadi bab amal ni kita kena akui, walaupun dia seorang ustaz ke, dia seorang imam ke, dia kena akui bila nama manusia ni tak terlepas daripada buat dosa dan salah silap. Kecuali para rasul, mereka maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Jadinya bila kita nampak kawan-kawan buat salah, kita tegur dia, mat, kau jangan buat macam ni, Allah tak suka, Allah benci. Jadi dia tempelak kita balik, kau jangan sibuk-sibuk,
Kalau kau setakat semayang pun tak lekat, tak payah nak tegur aku. Tuan-tuan, bila kita tak sempurna, bukan maksud kita dinafikan hak untuk menegur. Sebab kita pun dalam proses untuk perbaiki diri. Betul tidak? Kerana itu Islam ni tertegak atas amar ma'ruf, nahi mungkar. Ajak orang buat baik memang lebih mudah. Sebab tu kita tengok hari ni bila alif satar, bukan alif 3 ya, saya dah sebut hari tu, alif satar. Alif syukri lain pula tuan-tuan. Kita ni alif bata je lah. Alif satar ni tuan-tuan, sekarang dia punya tagline tu dah ke seluruh negara. Baru tadi saya tengok satu poster di Masjid Bukit Aman, pun sama juga, kempen solat subuh macam Jumaat. Saya dah sebut hari tu, kalau di Masjid Al-Mukarrabin, Bandar Tasik Selatan, lepas subuh, semayang subuh tu dijamu untuk jemaah 3 ekor kambing golik. Kat surau ni tak tahulah Tuan Haji Amir nak jamu apa. Tapi nak ceritanya macam-macam tarikan nak tarik orang datang semayang subuh biar ramai macam Jumaat. Dekat Masjid Sultan Abu Bakar, Johor Bahru, yang datang pagi tu dekat 10,000 orang tuan-tuan. Sampai yang lambat tu terpaksa subuh kali yang kedua, jemaah yang kedua. Jadi nak ceritanya ajak orang buat baik ni lebih mudah. Tetapi nak cegah mungkar yang payah. Contoh, kalau kat taman kita, kita dapat aduan, ada orang berkhaluan, ataupun ada jiran mengadu pada kita, Tuan Imam, Tuan Pengusi, ada saya nampak budak perempuan ni, contoh dia duduk ramai-ramai perempuan saja nak dara, tiba-tiba ada orang lelaki dia ajak masuk ke rumah. Jadi tuan-tuan, apa sikap kita? Suatu hari ini kalau kita sendiri tak mampu nak tegah, cegah mungkar tu, kita buatlah aduan kepada pihak berkuasa agama. Jadi itu maksud saya, kadang-kadang nak cegah benda mungkar ni memerlukan keberanian, memerlukan kebijaksanaan. Suatu ulama sebut, kalau kita tak berani nak cegah mungkar sebab takut ada mudarat lebih besar kepada kita. Contoh, ada sekumpulan budak-budak muda, tengah-tengah malam tuan-tuan, dia buat bising depan rumah. Dia press motor ni, dia tak ingat ada orang tua yang uzur, ada budak-budak kecil yang baru nak tidur, tiba-tiba dia buat bising depan rumah. Kita ni bukan apa, nak tegur je nasihat, kalau boleh janganlah press motor tu kuat sangat, sebab ada orang nak berehat tidur. Tuan-tuan, kita tahu dah kalau kita tegur ni silap hari bulan, dia melenting kat kita balik, dia pula belasah kita tuan-tuan. Jadi saya kata dalam hal ini, kata ulama, kalau kita tak mampu, boleh tangguhkan dulu. Maka bila pula nak tegur ni, kalau boleh biarlah berjemaah, paling kurang berdua, bertiga. Supaya apa? Supaya adalah sedikit kekuatan untuk kita bercakap benda yang benar, tegur benda yang salah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, orang-orang munafik memang pelaku kerosakan di muka bumi dengan bermaksiat kepada Allah, melanggar larangannya, mengabaikan kewajiban kepadanya. Mereka ragu kepada agama Allah, padahal seseorang tidak diterima amalnya kecuali dengan membenarkan dan meyakini agama Allah tersebut. Tuan-tuan, syarat untuk kita ni diterima amal kita adalah dengan yakin. Suatu bila kita solat, bila kita puasa, bila kita tunaikan zakat, kita tunaikan haji dan umrah, niat kita tu tak lekang daripada hujungnya apa? Lillahi ta'ala. Kita buat bukan kerana manusia, kita buat bukan kerana dorongan-dorongan dunia, tapi betul-betul kita bulatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang munafik ni tuan-tuan, dia tak macam tu. Orang munafik ini adalah golongan yang ragu-ragu dengan agama Allah. Sebab tu mereka sentiasa fikir macam mana nak lemahkan Islam. Ini yang kita kata musang berbulu ayam, musuh dalam selimut, api dalam sekam. Depan kita cakap bukan main manis, tapi hakikat belakang kita, dialah yang tikam kita. Sebab tu kalau kita tengok sejarah macam mana kerajaan Melaka itu jatuh, kerana adanya yang dikata sebagai pengkhianat. Dan baru-baru ni bila kita tengok ada satu fakta, Mat Kilau, Datuk Bahaman ketika dikejar oleh tentera British waktu itu, walaupun kita tengok dah filem Mat Kilau, ada tentera-tentera berbangsa Sikh dan sebagainya, rupanya dalam fakta itu disebut yang bersama dengan tentera British dekat 150 orang Melayu. Maknanya apa tuan-tuan? Yang mungkin bersama dengan tentera British untuk memburu siapa? Mat Kilau dengan Datuk Bahaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi saya kata dalam bab ini kita doalah banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni tidak terjebak dalam sifat-sifat orang munafik. Yang Nabi sebut ada 4 sifat ataupun ciri itu. Antaranya bila bercakap dia berbohong, bila diberi amanah dia khianat, bila berjanji dia mungkir, dan bila bergaduh bersisih faham maka dia melampau. Ini antara 4 sifat golongan munafik. Seterusnya, mereka juga mendustai orang-orang mukmin melalui pengakuan kosong mereka, padahal keyakinan mereka dipenuhi oleh kebimbangan dan keraguan. Yaquluna bi alsinatihim laisa ma fi qulubihim. Tuan-tuan nak tengok macam mana sifat orang munafik ni, Allah cerita juga dalam surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Orang munafik ni tuan-tuan, yang diketahui oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika perang Tabuk yang letaknya jauh daripada Madinah waktu itu, maka mereka ni awal-awal lagi dah bagi macam-macam alasan kenapa tak nak sertai perang Tabuk. Ada yang kata masalah keluarga, ada yang kata masalah kebun tanaman nanti tak ada orang jaga, macam-macam alasan. Jadi kita nak menyatakan mereka ni sanggup berbohong kepada orang-orang beriman demi untuk membenarkan pendustaan mereka. Ini golongan munafik. Sebab tu dalam perang Tabuk ni ada 3 orang sahabat yang memang rapat dengan Nabi SAW. Namanya yang pertama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Hilal ibnu Umayyah radhiyallahu anhu, dan Murarah Ar-Rabi' radhiyallahu anhu. 3 orang sahabat ni tak pergi perang Tabuk. Dan kata Ka'ab bin Malik, sebenarnya kami tak ada alasan yang kokoh kenapa kami tak pergi perang. Bila sampai di Tabuk itu, Nabi tengok Ka'ab bin Malik ni tak ada. Sedangkan Ka'ab ni antara seorang sahabat yang memang sangat hampir dengan Nabi SAW. Jadi Nabi tanya, di mana Ka'ab? Ada seorang sahabat jawab, mungkin Ka'ab sedang berehat-rehat dengan isterinya, ya Rasulullah. Ada kawan lain bantah kawan yang sahabat yang cakap ni, dia kata apa? Jangan celupa mulut kamu. Ka'ab bin Malik antara kita orang yang sangat benar percakapannya, baik bacaan Al-Qurannya. Jadi siapa kita nak tuduh dia yang bukan-bukan? Tuan-tuan, takdir Allah perang Tabuk ni tak jadi. Dan suasana waktu itu sangat panas, dan Tabuk ni berada pada tempat yang sangat jauh daripada Madinah. Lalu bila Nabi balik,
Ka'ab bin Malik kata, aku boleh saja nak menipu Nabi SAW, tapi aku tak tergamak macam orang-orang munafik yang bila Nabi balik ni, mereka cakap alasan macam-macam kenapa tak pergi perang Tabuk. Aku serahkan diriku kepada Nabi SAW untuk menjatuhkan hukuman. Tuan-tuan, Nabi bangunkan Ka'ab. Nabi kata apa? Wahai Ka'ab, tunggulah keputusan Allah ke atas kamu. Apa yang Allah putuskan ke atas Ka'ab dan dua orang sahabat lagi yang tak pergi perang Tabuk tanpa alasan yang kukuh ni, maka kata Allah kepada Nabi SAW, wahyu kepada baginda adalah yang pertama, dia itu diboikot. Bayang tuan-tuan, orang yang tak pergi perang zaman Nabi ini tanpa alasan yang kukuh, hukuman yang mula-mula yang Allah minta Nabi buat kepada mereka 3 orang ni, yang munafik ni lain cerita dah, sebab dia dah tak masuk dalam golongan yang beriman. Yang pertama, diboikot. Jadi Ka'ab bin Malik kata apa? Ketika aku datang ke masjid, semayang belakang Nabi, habis bagi salam, aku senyum kat Nabi, Nabi tak senyum balik pada aku. Aku pergi ke pasar nak beli barang, tak ada orang layan aku. Aku pergi rumah saudara aku bagi salam, tak ada yang jawab salam aku. Bayang tuan-tuan. Waktu itu kata Ka'ab bin Malik, dunia yang luas, bumi yang luas ini terasa sempit bagiku. Masuk hari yang ke-20, Allah minta Nabi beritahu pada Ka'ab, buat apa tuan-tuan? Dia kena pisah dengan isteri dia. Maknanya, waktu tu dia bersama dalam satu rumah, bila timbul perintah itu, maka dia kena asing. Tak boleh duduk sekali dengan isterinya tuan-tuan. Kata Ka'ab, itu menambahkan lagi tekanan kepada diriku. Tuan-tuan, dia bertaubat nasuha di atas segala dosa-dosanya. Hari yang ke-50 turun satu ayat dalam surah At-Taubah yang mana Allah menyatakan telah diterima taubat 3 orang ini, berujuk kepada 3 orang sahabat ni. Tuan-tuan bayangkan berapa hari kena boikot, berapa hari kena pulau, dekat 50 hari. Termasuk kena pisah dengan isteri buat seketika waktu. Jadi ini yang saya sebut, maknanya orang-orang munafik ini memang dia akan bercakap bohong. Berbeza dengan orang beriman, macam sahabat Ka'ab bin Malik tadi, dialah orang yang paling benar bila bercakap. Jadi boleh saja dia nak tipu Nabi bila Nabi balik daripada Tabuk, tetapi dia tak sampai hati. Dia kata ini bukan diriku yang sebenar. Akhirnya diserahkan kepada Nabi SAW untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Seterusnya, orang munafik ini juga mendustakan Allah, kitab-kitab dan Rasulnya. Dan itulah kerosakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik di muka bumi ini, sedangkan mereka menyangka mereka telah berbuat kebaikan. Dan kemudian disebut dalam kitab ini, di antara kerosakan yang dilakukan di muka bumi ini oleh orang-orang munafik adalah mengangkat orang-orang kafir yang tidak beriman sebagai wali, yakni sebagai pemimpin atau pelindung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Sadaqallahul azim. Adapun orang-orang kafir, sebahagian mereka menjadi pelindung kepada sebahagian yang lain. Jika kalian, maknanya wahai umat Islam, kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu, nescaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerosakan yang besar. Jadi tuan-tuan bayang, hari ini kalau kita nak berharap kepada Amerika Syarikat, berharap kepada UK untuk memimpin dunia ni tuan-tuan, memang tak dapatlah. Sebab apa? Pada mereka itu banyaknya pembohongan, kezaliman, kerosakan yang mereka buat.
Yang terbaru saya nak sebut, Amerika Syarikat pun marah dengan menteri-menteri Israel, tuan-tuan. Sebab apa? Menteri Israel cadang kita buat penempatan semula di Gaza. Amerika Syarikat kata tak boleh. Kalau buat macam ni, lagilah Hamas akan serang kamu. Maknanya sama mereka pun dah berbalah, tuan-tuan. Mudah-mudahan asbab daripada doa kunut nazilah yang kita baca setiap hari, insya-Allah, amin. Maksudnya apa? Tu yang saya kata, kekuatan mereka ni kekuatan yang rapuh sebenarnya. Mereka hanya berlindung di sebalik alat-alat senjata yang canggih. Tapi jiwa mereka ni jiwa yang kecil, takut mati. Dia tak sama macam orang-orang beriman yang cintakan mati syahid pada jalan Allah, insya-Allah, amin. Dan kita pun kena letak dalam diri masing-masing. Walaupun mungkin kita tak mengangkat senjata, tuan-tuan, tapi biarlah kita doa pada Allah, ya Allah, matikanlah aku di jalanmu fi sabilillah, sama ada sedang menuntut ilmu, sedang berbuat kebaikan, dan apa saja benda-benda yang bermanfaat. Kalau Allah nak ambil nyawa kita, biarlah dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah, insya-Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saya kira itulah sedikit yang boleh kita tengok pada malam ini, pada ayat yang ke-12 daripada surah Al-Baqarah. Dan kita nak sebut dalam kitab ini sebagai kesimpulannya, Allah memutuskan hubungan perwalian antara orang Islam dan orang-orang yang kafir. Itu sebagai peringatan bersama untuk kita semua. Jadi dengan itu, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertangguh dengan tasbih kafarah suratul Asr.